Lebah, serangga utama yang banyak membantu dalam ekosistem alam sekitar. Namun lebah juga mempunyai bisa atau sengat yang boleh membawa kecederaan yang teruk. Punca alam Selangor, penempatan kediaman yang tenang dan sunyi, menjadi pilihan kepada mereka yang ingin lari dari hiruk pikuk kota. Suhaili Muhammad Syukur, 41 tahun, antara yang sudah lama menjadi sebahagian warga penduduk di kawasan perumahan ini. Namun apa yang menggusarkan adalah penularan sarang lebah yang terletak lebih kurang 15 meter dari rumahnya. Saat tu bercampur baur lah. Kalau ikut saya, pemahaman saya, lebah ni tak mengancam selagi kita tak kacau dia. Kalau kita tak trigger dia kan, kita tak jolok sarang dia, kita tak sentuh dia, so dia tak akan sengat kita balik. Tapi sekarang ni masalahnya perumahan ni bukan habitat dia. Perumahan ni ada anak-anak. Jadi bila anak-anak ni tak faham, so dia nampak dia nak jolok. So maybe bila dia jolok tu dia akan menyengat budak-budak. So tak sesuai lah lebah tu ada dekat sini. Chan Kok Ai, 40 tahun atau mesra dipanggil John Chan. Misinya menyelamatkan serangga yang berbisa walaupun tugas ini bakal menggadaikan nyawa. Namun John Chan bertekad untuk membela nasib serangga yang semakin diancam kepupusan. Kebiasaannya John akan menerima panggilan daripada pengadu untuk datang ke tempat mereka bagi menyelamatkan serangga itu. Dia akan menganalisis jenis lebah terlebih dahulu sebelum melakukan proses pemindahan. Dengan cara itu, dia akan mendapat mengenal pasti jenis lebah yang akan diselamatkan. Lebah ada kalanya jinak, namun boleh bertindak liar dan menyerang mangsa pada bila-bila masa. John akan memotong dahan pokok bagi memudahkan kerja-kerja menyelamatkan lebah selain memastikan tiada sebarang kecederaan berlaku. Kemudian, perangkap akan dipasang di atas dahan dan lebah senang untuk dimasukkan ke dalam beg yang disediakan. Nampak mudah, namun cukup berbahaya kerana dia terpaksa berhadapan dengan ribuan lebah yang berbisa. Dek kerana minat, dia sanggup melakukan pekerjaan yang jarang diceburi ramai selain rasa tanggungjawab terhadap kitaran hidup serangga kecil ini. Lebah, boleh kata kebanyakan makanan kita bergantung kepada lebah sebab lebah adalah ejen penderbungaan. Kalau tak ada lebah, maknanya bunga jantan dengan bunga betina tidak boleh mengawan. So kalau tidak boleh mengawan, kita tak akan dapat kita punya buah, banyak buah yang kita makan tu bergantung kepada lebah. Lagi satu pasal madu lah. Madu sebab lebah menghasilkan madu untuk makanan kita juga. Kebiasaannya lebah akan membuat sarang di tempat yang sunyi, gelap dan berduri. Hal ini menyukarkan kerja-kerja menyelamat kerana dia terpaksa merasai duri tajam serta lebah yang berbisa. Dia juga sudah beberapa kali terkena sengatan lebah walaupun memakai sarung tangan yang bersesuaian ketika melakukan misi menyelamat ini. John juga merupakan aktivis NGO My Bee Saviour atau lebih dikenali sebagai penyelamat lebah Malaysia sejak 4 bulan lalu. Lebah yang telah diselamatkan akan dibawa ke hutan untuk dibebaskan. Jarak tempat perumahan dan hutan yang bakal dilepaskan lebih kurang 10 kilometer. Ini sebagai satu langkah pemeliharaan lebah dalam menjaga ekosistem semula jadi. Objektif
supaya lebah ni kekal hidup. Kita tak mau dia dibakar atau disembur risek, dia terus mati. So itu yang objektif yang paling utama. Yang kedua itu ada kaitan dengan konservasi secara the bigger picture. Sebab lebah itu adalah sebahagian daripada ekosistem kita. So kalau tak ada lebah, maknanya bunga pun tak jadi, buah kita pun tak jadi. So ada juga terpengaruh kepada kita manusia jugalah. Usaha sebegini wajar dipuji bagi memelihara kelestarian alam semula jadi supaya serangga ini tidak terus pupus.